Ya, Alhamdulillah kita sampai di daerah Tutong untuk bertemu dengan rakan kita Ernie Safina Mustafa. Assalamualaikum, apa kabarnya Ernie? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami semua pagi ini di daerah Tutong sihat-sihat saja. Syukur Alhamdulillah. Cantik jelita menawan menunjukkan hati ketani di rampai pagi. Bagaimana pula dengan keadaan cuaca di daerah Tutong? Adakah sesejuk dan setenang Ernie Safina di pagi ini? Alhamdulillah ya, memang tidak dinafikan juga keadaan cuaca di daerah Tutong pagi ini dalam keadaan sejuk ya. Mudah-mudahan sesejuk hati kita ni juga. Alhamdulillah. Ernie kan bertanya soalan ni Ernie. Ernie rasanya memang pakar ni menjawab soalan ni. Pasal Ernie saya memang mengetahui Ernie memang pandai masak. Banyak kepakaran. Banyak kepakarannya. Selain daripada masak banyak lagi yang lain. Ernie bertanya pasal masakan saya Ernie ya. Kalau bercerita mengenai dengan sayur kampung ataupun sayur hutan. Kalau untuk Ernie sendiri dan juga mungkin keluarga Ernie, apa yang menjadi kegemaran? Sayur kampung, sayur hutan yang menjadi kegemaran? Kalau saya sendiri, kalau ke rumah Indong lah contohnya memang kehunjaran jantung pisang. Tetapi kalau ketamu yang selalu dicari ialah pucuk ubi. Saya suka jantung pisang. Tapi bukan hanya jantungnya, tapi batang pisang tu pun boleh dibuatkan sayur, Ernie ya? Boleh. Buat memang lazat sekali. Dan itulah sebenarnya kepelbagaian antara buah-buah yang dapat kita dapati. Mungkin Indong, perlindungan Ernie Safina ada menanam di belakang rumah ni mungkin. Ataupun selalunya lazimnya membeli? Pisang jentawatir ya. Memang orang mudah didapatkan kalau kegunahan. Jangan watir atau banyak pisang, banyak hantap. Itu je Ernie, kalau pisang, tadi baca apa? Sama seperti kelapa ni Ernie ya. Pisang banyak kegunaannya. Batangnya boleh dijadikan umbut, boleh dijadikan sayur. Jadikan gulayan. Jantungnya pun boleh jadikan gulayan. Buahnya boleh dimakan dan mungkin boleh dijadikan untuk bahan kek dan sebagainya. Daunnya boleh dijadikan sebagai alas untuk membakar ikan dan sebagainya. Itulah kepelbagaiannya dan amat untung apabila kita ni bertanam di belakang rumah. Dan tadi juga pucuk ubi pucuk ubi yang digemari oleh Ernie Safina sendiri. Jadi mungkin antara kegemaran dan juga gemar untuk dimasak. Mungkin dapat kita ni meratah terjun nanti ya. Betul. Dan dia akan ratah kalau Ernie yang masak. Tepat. Kunjaran dan ingin meratah itu pastinya. Baik, apa pula yang akan dikongsikan dari daerah Tutong? Kita serahkan kepada Ernie Safina. Silakan. Baik, terima kasih Hani dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan selamat berhujung minggu diucapkan kepada bis kita yang menyaksikan lintas langsung dari daerah Tutong pada pagi ini ya. Memang alhamdulillah dalam keadaan cuaca yang begitu baik pagi ini saat ini, mudah-mudahan kita ni dapat melakukan aktiviti riadah ya bersama keluarga maupun rakan-rakan. Dan kalau di daerah Tutong Auda di Pantai Seri Kenangan pada pagi ini ada dua acara diadakan ya yang sedang berlangsung, iaitu satu aktiviti amal anjuran Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam dengan satu aktiviti amal yang diadakan pada pagi ini sudah pun bermula pada pukul 6.30 pagi, aktiviti berjalan kaki, berbasikal dan juga berlari ya. Dan begitu juga di tempat yang sama pada pagi ini satu acara juga diadakan iaitu Beach Clean Up yang sudah pun bermula pada pukul 7.30 pagi tadi. Jadi itulah dua acara yang berlangsung di daerah Tutong yang tertumpu di Pantai Seri Kenangan pagi ini. Baik, untuk seterusnya Auda, kita akan kongsikan seperti yang dijanjikan kemarin mengenai dengan sayur bagu. Kalau kemarin kita telah pun dapat menyaksikan ya antara usaha warga emas menjana pendapatan dengan mencari sayur bagu di hutan untuk dijual di tamu, dan kali ini pula rakan saya Majdi akan berkongsi secara spesifik dan juga bagaimana kita ni mengolah daun bagu berkenaan. Kita saksikan bahan visual dari daerah Tutong.
Bagu adalah sejenis sayuran kampung yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Brunei. Ia tumbuh subur secara semula jadi di dalam iklim hutan hujan tropika dengan keadaan tanah yang berpasir dan bercampur tanah liat atau yellow sandy clay soil. Kawasan asalnya dipercayai menjangkau dari Mizoram dan Assam di India ke selatan melalui semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Melayu dan Borneo dan Filipina di Asia Tenggara hingga ke Pulau Pasifik Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, kini saya bersama dengan dua orang penduduk kampung Kiudang. Sebenarnya kami ini mencari daun bagu dan itulah boleh dikatakan sebagai satu eksplorasi bagi saya untuk belajar bagaimana usulnya daun bagu. Dan masa kami mencari ini, difahamkan daun baguan ni ia terdapat bijinya, terdapat biji di luar tumbuhan tersebut. Jadi itu akan dicari ni macam mana usulnya, kerana kalau dilihat di sini memang nampak semua hijau. Usulnya macam daun bagu tu. Pasal saya nampak ada biji di luar. Tapi mungkin kita boleh ke sana melihat. Tumbuhan liar ini adalah dari spesies Gymnosperma, iaitu tumbuhan biji yang tidak berbunga atau tumbuhan yang membiak melalui biji atau oval yang terdedah. Di negara ini, kebanyakan pokok bagu tumbuh dengan ketinggian mencecah sehingga 2 meter tinggi sahaja. Secara saintifiknya, ia dikenali sebagai Nitum anemon dan tergolong daripada keluarga Nitaceae. Sayuran ini juga turut dikenali di negara-negara lainnya seperti bago, sabong, cemara sendi dan melenjo. Namun masyarakat di negara ini menyebutnya sebagai bagu. Ya, ada penonton, daun bagu ni Joya mengeluarkan biji ataupun buahnya lah tu. Dan dapat dilihat di sini yang mana di tangan Kak Fatimah ni bijinya lebih memerah, dan ni kalau kita dapat lihat secara lebih dekat ia warna macam mengoren. Ni yang belum tua, ni ia sudah tua. Kebiasaannya yang orang gunakan adalah buahnya yang muda ni untuk dimakan, tapi dimasaklah dulu ataupun selalunya orang roasted dulu tu. Roasted dulu. Dan ini lebih sesuai untuk dijadikan sebagai orang benihnya untuk ia tumbuh. Jadi kebiasaannya memang secara semula jadinya apabila ia sudah tua ia akan sendiri jatuh jatuh ke tanah dan kemudian akan mengeluarkan tunas yang baru lagi. Bagu di negara ini ialah daripada variasi Brunonianum, iaitu tumbuhan renek yang mempunyai daun lebih kecil dan nipis, serta buahnya juga kecil jika dibandingkan di negara lainnya. Daunnya melar hijau dengan kelaziman saiz daun ialah antara 5 ke 10 cm panjang dan 2 ke 4 cm lebar dengan daun berbentuk eliptik bujur meruncing atau lanceolate. Perbezaan daunnya yang tua dan muda dapat dirasa melalui sentuhan, yang mana daun tua mempunyai permukaan yang agak kasar dibandingkan dengan pucuk yang muda. Selain itu, pucuk muda lazimnya berada pada pangkal hujung dahan tersebut. Alhamdulillah sudah. Inilah antara pucuk muda daun bagu yang dapat kami kutip. Ada lagi dalam terkiding Kak Fatimah ni. Dan juga dapat dilihat di sini, memang inilah dia antara pohon pokok bagu dapat kita saksikan di sini. Memang banyak sebetulnya, tapi banyak yang sudah tua. Jadi memang bagi saya sendiri apabila melihat secara lebih dekat, memang mudah untuk dibezakan antara pucuk muda dan juga pucuk tua. Memang dapat dilihat jika dibandingkan pucuk muda dengan pucuk yang tua, yang mana pucuk tua lebih warnanya menghijau pekat, terang. Malahan pucuk yang mudanya berwarna hijau muda lah tu. Memang pucuk muda yang akan digunakan untuk memasak. Saya difahamkan pucuk tua ni boleh juga digunakan, tapi rasanya kurang menyengat lah macam tu, dan juga akan terasa lebih keras kalau dimakan. Jadi ada penonton, itulah dapat dilihat perbezaan daun bagu yang tua dan juga pucuk bagu yang muda. Dan pucuk bagu yang muda ni yang akan digunakan untuk memasak, yang mana selepas ini memang kami akan memasak
daun bagu yang muda ni. Jadi teruskan kesan order bersama saya. Biar ada penonton, sudah pun tersedia di atas meja ini bahan-bahan untuk memasak sayur kampung iaitu bagu. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan saja. Kak Fatimah boleh tunjuk bagaimana untuk memasak sayur bagu. Masakan yang selalu dihidang ialah seperti masakan sayur tumis bagu dengan menggunakan bahan-bahan yang ringkas sahaja seperti minyak, garam, udang kering kisar, bawang merah kisar, pucuk bagu muda yang telah dipotong dan dibersihkan dan air yang dimasak dalam masa lebih kurang 5 minit. Baguan ni ada orang mengatakan ia memang sayur kampung. Mungkin baguan ni memang ia terdapat di kampung saja. Tapi kawasan bandar kurang dikenali. Karenanya untuk diorang mendapatkan barang itu memang diorang mesti kena jalan ke kampung lagi. Tapi sekarang ni senang mudah didapati disebabkan di Tutong ada yang keluar menjual tamu jualan macam setiap minggu tu di Tutong tu kita ni boleh dapatkan barang itu di sana, bagu itu di sana, sayur itu. Kalau dari segi masakan atau terpulang rakitan ni, kalau yang bahagian untuk memasak itu kita ni cuma ambil yang pucuk mudanya tu saja, tapi tidak menggunakan yang pucuk yang tua tu. Kalau yang dari segi dia punya resepi kita ni tu, yang macam tadi aku cuma menggunakan ikan udang kering, tapi sebenarnya boleh kita ni perbagaikan tu ia punya campurannya. Pucuk bagu ni ia memanis rasanya tu. Untuk memaniskan masakan bila dicampur dengan umbut itu akan terasa manis. Kalau pucuk bagu itu dari dulu memang pengetahuanku memang ia mesti dimasak. Jarang kita ni makan macam itu saja disebabkan bila kita ni makan macam itu saja ia punya rasa tu ada rasa-rasa sedikit macam kekelat-kelatan. Tapi bila kita ni kunyah tu ia ada kelat bah. Sebab tu dari dulu memang pengetahuan kami memang kena ajar memang dimasaklah ditumis cuma tu saja. Kalau untuk memperkenalkan atau kita ni kena banyakkan memberitahu orang macam exposure kita ni kepada orang luar lah macam mana cara memasaknya baguan ni. Diorang kalau kenal saja anda tahu macam mana cara masak payah aja tu. Mesti dua-duanya sekali kita ni memperkenalkan orang ramai lah supaya orang tahu macam mana memasak ataupun macam mana rasanya baguan tu. Masakan sayur kampung bagu kerap menjadi juadah hidangan bagi penduduk kampung pedalaman oleh kerana ia mudah didapat di hutan berdekatan. Selain itu, daunnya mempunyai khasiat untuk kesihatan tubuh badan oleh kerana ia mengandungi kandungan serat dan antioksidan yang tinggi serta mineral yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh.